Oke, salam kawan, ucapkan terima kasih banyak karena bersama saya di channel saya ini. Dan saya harap kawan sentiasa sehat seperti biasa ya. Hari ini pencerahan saya mengenai dengan isu-isu politik negara kita ini yang kita lihat saling bertelagah sesama komponen parti mereka sendiri. Yang mereka dah buat gabungan. Hari ini kita lihat berbagai-bagai isu yang orang-orang UMNO pergi hentam dekat bersatu. Tetapi pada saya, ini adalah politik mereka pula dalam parti itu. Tujuan mereka inginkan kekuasaan. Sebab itu kalau kita dengar hari ini, sibuk dengan bunyi TPM. Ada desas-desus yang blogger mereka kata tak nak TPM lah apa. Siapa kata mereka tak nak? Percayalah cakap saya. UMNO tidak akan menolak kuasa yang ada dalam kerajaan. Sedangkan selama ini pun Menteri Kanan pun mereka bertelagah untuk mendapatkan apalagi ini TPM. Kalau Perdana Menteri itu boleh buat lagi 2 orang, pun mereka mau. Ini hakikat. Kita tengok hari ini. Kerana apa? Kerana mereka dah 60 tahun. Dah berkuasa dan dah merasa seresa. Kita dengar apa yang Presiden dia katakan. Jadi ini adalah hakikat. Pada mereka, keuangan, kita dengar keuangan, 100.000 pun dikatakan tidak besar. Kita rakyat nih merintih mencari duit 10.000. Jadi ini hakikat. Mereka berapa banyak duit pun tak akan cukup. Saya kritik ini. Ini hakikat yang kita rakyat nampak berpuluh tahun. Dulu waktu gabungan Barisan Nasional dulu, kita boleh lihat benda ni. Walaupun saya seperti ini, saya pun bukan 2-3 hari hidup. Saya pun tahu dalam government macam mana rasanya. Bagaimana dalam government tu, macam mana ketirisan berlaku. Bagaimana rasuah itu berlaku. Kita nak membersihkan Malaysia yang ada hari ini, nak buatkan 50% seperti Singapura, itu adalah agak sukar. Ini hakikat yang kita perlu terima. Sebab itu saya menyokong penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau orang dengar, kadang-kadang orang kritik saya berbagai-bagai, saya tidak peduli kerana saya tahu apa niat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Saya tahu perkara yang dia buat ini betul-betul sangat susah untuk membenteraskan satu rasuah ataupun penyalahgunaan kuasa di dalam kita punya sektor kerajaan, dalam kita punya government. Government itu kerajaan lah. Kita punya pemerintahan yang ada ni susah sangat. Saya tahu itu. Kita akan diputar alamkan, kita akan dikambing hitamkan. Jadi kalau kita rakyat tidak membantu Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan kalau kita bersekongkol lagi dengan hal-hal seperti ini, negara kita ini akan bertambah masalahnya dan kita tidak akan bergerak ke negara maju, dan mungkin kita akan jadi bukan macam Korea Selatan, kita akan jadi macam Korea Utara nanti. Jadi inilah. Jadi kita rakyat, apalagi yang muda-muda, kita harus lihat. Kita lihat hari ini, menteri yang 70 lebih orang dan komponen yang 100 lebih orang yang duduk dalam kerajaan hari ini. Berapa orang yang turun ke parlimen mereka menyantuni rakyat? Berapa orang? Dan mereka duduk di kursi menteri pun dikritik orang seolah-olah mereka ini tidak buat kerja. Bukan saya yang kritik, rakyat yang kritik. Kita tengok di media sosial, kita tengok di Facebook, kita tengok di akhbar-akhbar. Dikritik habis-habisan. Mereka cerita tidak mau rasuah, tidak mau ini, tidak mau itu, tapi mereka yang buat. Saya tadi terkejut mendengar, saya tak mau sebut nama lah, blogger UMNO mengatakan semua parti pun ada rasuah. Apabila ditanya oleh netizen ke dia, netizen kata, tanya dia soalan, UMNO pun sama, pemimpin banyak rasuah. Dia kata semua pemimpin dekat parti mana-mana pun ada rasuah. Sepatutnya kalau kamu sebagai seorang pemimpin, kamu menjawab soalan seperti itu. Kalau mungkin saya yang jawab soalan seperti itu, kamu orang mungkin boleh terima. Tapi kalau kamu seorang pemimpin, orang yang sebagai penyokong ataupun orang kuat UMNO mengatakan bahawa parti politik lain pun ada rasuah, dan seolah-olah parti kamu itu memang betul-betul banyak rasuah di sana, dan seolah-olah kamu mengizinkan rasuah.
berada dalam kelompok negara kita ini, kelompok pemimpin negara kita ini. Ini yang kita nak pertonton kepada rakyat. Pada saya, untuk apa? Kita nak menegakkan benang basah yang kalau kita kata, kalau dia jawapannya seperti ini, tidak semuanya dalam parti saya, parti ini ada rasuah. Boleh rakyat dengar tau. Tetapi kalau kamu mengatakan seperti itu, seolah-olah kamu mengizinkan rasuah dan rakyat mendengar itu, kalau kita sebagai pemimpin menyuruh rakyat mendengar perkara seperti itu, apalagi sekarang ni dah seperti saya buat ni, kita boleh ke YouTube, ke Facebook. Itu satu yang tidak bagus. Politik is politik lah. Dan parti nak berlawan sesama parti itu okey lah. Tetapi jangan kita nak menceritakan hal yang seperti ini. Jadi untuk generasi akan datang mendengar hal ini, kita ini suka buat kerja mudah. Iaitu kita tengok yang baru ini, 20 lebih ribu pun boleh dijadikan isu. Isu apa? Isu rasuah. Benda yang memalukan kita tahu. Perempuan lagi. Salah betul saya tidak tahulah, tetapi keluar dalam apa, kita bacalah. Jadi ini yang saya sebagai rakyat takut, dan kita tidak mahu kerajaan yang seperti ini. Yang mereka takut dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah hal-hal yang seperti ini. Karena Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya yakin dan percaya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tidak mahu perkara ini. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim inginkan hal seperti ini, dah lama anak-anak dia kaya. Saya ingat Nurul Izzah tu tidak perlulah masuk politik. Buat bisnes je, dah kaya raya. Macam anak pemimpin lain. Tapi kerana dia melihat perkara ini dan ingin membantu ayah dia untuk menggerakkan reformasi, untuk mengubahkan sistem kita ini, dia terpaksa. Dan kita sebagai rakyat ini, kalau kita tidak membantu pemimpin yang betul, siapa lagi? Kita jangan peduli yang 1-2 orang yang tidak suka. Ini hakikat. Kita lihat banyak contoh hari mengundi. Kemenangan, contohnya kemenangan kepada tim A 10,000, kekalahan kepada tim B 7,000. Ada separuh tetap sokong yang kalah, ada separuh tetap sokong yang menang. Dia seperti itu. Jadi kita harus perbanyakkan rakyat yang lebih tahu, yang paham. Kita saling membantu dalam hal ini, dan kita nak negara kita ini bergerak ke arah yang maju. Kalau kita nak bergerak ke arah yang maju, pemimpin kita yang kita nak cari adalah pemimpin yang betul. Saya tidak menyalahkan parti, tetapi kita lihat parti mana yang kurang terlibat dengan salah guna kuasa, rasuah, penyelewengan, dan berbagai-bagai isu yang membabitkan kerosakan dalam negara. Kita harus pilih parti yang seperti itu. Kita tak naklah parti yang juga resis, yang main isu perkauman, main isu agama. Ini tidak bagus untuk Malaysia. Kerana kita punya negara ini hidup berbilang kaum. Jika kita nak satu parti yang baik memerintah, kita harus lihat. Dan hari ini kita lihat, itu yang saya selalu perkatakan, kemuncaknya adalah sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dia akan memimpin PIHES, ini yang menakutkan mereka. Secara jujur saya kata, mungkin mereka cuba bertolak dalih. Sebenarnya mereka pun takut dengan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemudikan PIHES hari ini. Kerana Presiden UMNO pun tahu. Presiden UMNO dulu di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hari ini dia pegang UMNO. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim pegang PIHES. Dan paling menakutkan, kekuatan PIHES yang ada hari ini sudah memang betul-betul kuat dan betul-betul cantik. Tetapi mereka dah lemah. Orang-orang di bawah ini, angka umbi mereka ini, yang selama ini berbahagia dengan apa yang mereka dapat setelah menang memerintah berpuluh-puluh tahun ini, merasa takut.
Inilah yang menjadi cyber trooper, yang Jcom lah apa semua nih. Jadi kita harus lihat sebagai rakyat bahwa untuk kita nak mengatakan satu parti itu ataupun nama parti itu tidak bagus, itu pada saya tidaklah, tetapi pemimpinnya itu. Benda ini bukan berlaku 2-3 hari. Jadi kita jangan memikirkan bahawa apa yang berlaku dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim ini kita percaya bulat-bulat. Saya sebagai rakyat di awal dulu pun saya termakan dengan propaganda mereka ini. Saya mencari sendiri, bertahun-tahun saya cari sendiri. Dan saya baca. Sekejap saya pun percaya, sekejap pun tidak. Saya lihat betul-betul. Baru saya yakin bahwa ini adalah satu konspirasi jatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan hari ini terbukti kita boleh lihat benda ini. Orang-orang yang menjatuhkan dia itu ada berada dalam kerajaan yang ada hari ini. Walaupun mereka tidak berada dalam kerajaan hari ini, tapi mereka tetap menyokong kerajaan yang ada hari ini. Itulah terbentuknya kerajaan hari ini. Sebenarnya mereka untuk mengelakkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menjadi Perdana Menteri. Dan orang-orang UMNO kalau betul-betul mereka nak lawan parti ke parti, mereka pada PRU ke-15 ini mereka dah tidak mampu. Kerana apa? Apa yang mereka nak lakukan lepas ini? Kalau mereka tidak bersama dengan kerajaan yang ada hari ini. Apakah UMNO hendak melawan 3 penjuru? Di mana kekuatan dia? Ada saya tengok blogger mereka nak mengambil kekuatan daripada Sarawak. GPS dekat Sarawak pun belum tentu. Selama ini kerana kekuatan UMNO yang mereka agungkan adalah daripada, memang dia kuat waktu itu, tetapi daripada gabungan mereka Barisan Nasional. Dulu-dulu kita tengok MCA, MIC. Dulu di Sarawak PBB sebelum GPS. Ditukar nama GPS. Jadi kekuatan mereka bukan semata-mata dekat situ, tetapi yang mendapat benefit lebih adalah UMNO. Jadi ini lagi yang mereka nak buat, permainan politik mereka untuk menipu kepada parti lain. Bukan menipu parti, saya tahu. Pada saya, menipu rakyat. Kenapa? Kita lihat. Orang yang di Sabah Sarawak 60 tahun mereka memerintah. Apa yang dapat? Peruntukan untuk negeri Sabah dan Sarawak dibagi sedikit. Duit minyak mana? Jadi mereka berdabik dada hari ini. Kewangan mereka kuat, kekuatan parti mereka kuat. Kaya raya semua. Ini adalah, pada saya, tidak ada orang yang bekerja dalam kerajaan boleh kaya. Mana orang bekerja dalam kerajaan? Satu dunia mengatakan orang bekerja dalam kerajaan tidak akan kaya. Yang boleh kaya dalam dunia ini adalah orang yang buat bisnes. Kenapa orang politik boleh kaya? Sekolah mana? Saya agak emosi di sini sebab kita ni dibohongi oleh mereka. Macam mana menteri boleh pakai jam beratus-ratus ribu? Nak pakai jam puluh ribu pun susah menteri. Gaji berapa? Jangan nak cerita pakai Porsche, jangan nak cerita pakai Valeri. Ada banglo, ada tanah, ada ini. Ya, kita jangan nak cerita. Macam mana mereka boleh kaya raya? Bila saya kata macam ini kan, banyaklah orang macai-macai ataupun orang-orang mengatakan bahawa engkau siapa kata macam ni. Inilah yang saya selalu katakan. Kita rakyat hari ini dah tidak bodoh. Dan saya harap rakyat yang lain juga jangan kita jadi juga kurang cerdik di hal ini. Orang bekerja, namanya bekerja, tak kira lah kerja kerajaan ke, kerja swasta ke, kerja apa ke, tidak akan kaya. Senang boleh lah. Tidak akan kaya. Jangan kata, oh sebab dia menteri, sebab dia Perdana Menteri dia kaya. Tidak akan kaya.
Dalam dunia ini orang yang boleh kaya hanya orang yang buat bisnis. Dan kita pun tahu, orang kerja government tidak boleh buat bisnis. Karena buat bisnis berhenti government. Tak tahulah, sekarang ni SOP undang-undang baru ke? Kita ada banyak sangat undang-undang dekat Malaysia ni, saya tak faham lah. Tapi inilah hakikat. Jadi sebab itu, saya harap kawan-kawan di luar sana, sekarang ini, inilah peluang kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di luar penjara sudah, dan dia yang akan mengemudikan PH, dan dia akan memimpinkan PKR. Saya harap kali inilah peluang untuk kita naikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kita. Kalau kita tidak naikkan Datuk Seri Anwar Ibrahim kali ini, dengan umur yang sudah 70 lebih ini, saya takut, saya kata dia tak panjang umur, tapi kita takut kekuatan dia sudah agak lemah, dan lebih baik kita naikkan untuk kita baikikan kerosakan yang ada ini, dan dia akan mencari membuat satu leader baru. Mungkin boleh dicari balik atau boleh dipanggil saudara Rafizi Ramli untuk kita mulakan dengan satu yang lebih baik. Saya rasa kalau pimpinan yang baik seperti saudara Rafizi Ramli itu naik, pimpinan muda seperti dia naik, ataupun Nurul Izzah, ataupun yang lain-lain daripada parti lain yang mungkin mempunyai kelayakan yang baik, saya rasa Malaysia ini boleh dibaiki, dan kita akan mendapat satu manfaat daripada apa yang berlaku. Dan mungkin besok-besok anak cucu cicit kita akan merasa sekolah betul-betul free. Kita ada masalah, kita tidak takut nak buat laporan, keterbukaan berkenaan dengan media. Rakyat tidak perlu nak takut. Tidak perlu nak takut, nak bersuara tak boleh. Sekarang ini rakyat seolah-olah harus dikunci mulut. Sekarang ini tidak boleh lah. Kita patutnya ikut arus peredaran zaman yang ada. So, saya harap kawan-kawan yang pro kepada PH, saya harap paham di sini. Walaupun saya melalut sana melalut sini, tetapi ya itulah yang saya boleh perkatakan. Dan saya harap sekian dulu dari saya, dan hashtag LTL dan lawan tetap lawan. Dan saya harap kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh naik sebagai Perdana Menteri kita untuk menggantikan kerajaan yang ada hari ini. Oke, thank you. Sekian, terima kasih.